Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Kita kembali hari ini untuk sesi harian live pukul 8.30 malam. Okey. Jadi hari ini rungkaian yang saya akan buat adalah masih berkenaan dengan topik pencalonan Syafiee Apdal, di mana sejak semalam saya terima pelbagai soalan dan juga saya terbaca komen-komen lah, komen-komen daripada sama ada pemimpin-pemimpin politik dan juga pembaca-pembaca yang bertanyakan pelbagai soalan. Jadi saya nak hurai sedikit berkenaan dengan isu ini. Baik, hari ini saya terbaca banyak komen. Okey, daripada Bong Mokhtar pun ada, berkenaan dengan pelantikan Syafiee, ataupun penamaan Syafiee sebagai calon Perdana Menteri. Saudara-saudari kena clear, penamaan Syafiee sebagai calon Perdana Menteri bukanlah penamaan yang setakat mana yang saya tahulah, daripada apa yang dibaca dan maklumat yang diterima. Bukannya untuk menjurus kepada satu blok kuasa ketiga, walaupun sudah berlaku peralihan majoriti jelas terhadap kem Tun Dr. Mahathir Mohamad atau blok kuasa ketiga. Bukannya untuk cuba tumbangkan kerajaan pimpinan Perikatan Nasional sebelum PRU 15, setakat mana yang saya faham. Tujuannya ialah mereka sebenarnya tengah bersiap sedia terus untuk PRU 15 dalam masa terdekat. Sebab pencalonan Syafiee adalah sebagai pencalonan Perdana Menteri ke-9 sebagai sebahagian daripada politik ke arah PRU ke-15 oleh blok kuasa ketiga. Now, ada orang bertanyakan kepada saya, mengapa guna istilah blok kuasa ketiga dan bukannya blok ataupun Pakatan Harapan? Okey, saya jawab yang ni dulu ya, sebelum saya teruskan. Pertamanya, Pakatan Harapan sebenarnya sudah pun membuat keputusan calon Perdana Menteri. Dalam satu sidang yang lepas, saya telah huraikan dengan terperinci mengapa, nombor satu, keputusan Pakatan Harapan serupa dengan keputusan DAP dan Amanah. Sebab di dalam Pakatan Harapan ada 3 parti. Korang kena jelas, ada 3 parti, iaitu Amanah, DAP dan juga PKR. Okay. PKR ni dia dia meliputi 2 kem lah ni. Kalau dulu 3 kem, lah ni 2 kem, iaitu kem pro Mahathir dan kem pro Anwar. Kem pro Anwar tak sampai 25 orang MP. Selebihnya dah jadi kem Mahathir. Okey. Now, apa pun PKR sebab sekarang isu PKR berpecah ni, dia jadi bahan makanan beberapa pihak dalam propaganda politik. Sebenarnya dari awal, kalau saudara-saudari mengikuti saya ataupun rujuk balik pada sidang-sidang lepas, saudara-saudari akan dapat tahu bahawa sebenarnya dari awal Tun filosofi is with or without Anwar. Sebenarnya dia tak perlukan Anwar. Okey. Jadi nombor satu, apabila dia dia buat kenyataan kepada media luar negara bahawa saya, kalau Anwar tak nak kerjasama, so be it, saya pun tak nak kerjasama dengan Anwar. Itu secara tidak langsung adalah mesej kepada Anwar, go to hell. Nombor dua, apabila dia namakan Syafiee yang memang sebenarnya tidak boleh terima Anwar dari awal lagi, itu secara tidak langsung merupakan mesej kepada semua. Sekarang bukan hanya saya tidak boleh bekerjasama dengan Anwar, kalau nak bincang boleh, nak pertimbangkan Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri boleh, tapi apa pun Anwar nak tak nak, I don't care.
Tapi jangan cerita isu peralihan kuasa, sebab there is no peralihan kuasa, there is no perjanjian peralihan kuasa. Sebab apabila disebut perjanjian peralihan kuasa, perkara ini tidak diingini oleh mana-mana pihak, seperti warisan, seperti GPS, seperti MP-MP dalam PPBM yang menyokong Tun, ramai, seperti tim B UMNO. Sebab kejatuhan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan in the first place disebabkan isu peralihan kuasa. Sebab tak sampai 3 bulan Pakatan Harapan memerintah, Anwar dengan geng-geng dia sudah mula isu peralihan kuasa hampir setiap hari, sehingga gagu gugat ekonomi. Ya, pelabur-pelabur jadi takut keadaan politik tak stabil. Dan Anwar mengerahkan otai-otai dia untuk melakukan kerja ni. Ini memang taktik lazim Anwar. Okey. Jadi tak masuk akal, baru 3 bulan dah start dah isu tu. Jadi tak masuk akal bila Anwar kata sebenarnya Tun tak jujur. Malah bila kerajaan pimpinan Pakatan Harapan jatuh, tak sampai pun 2 tahun. Ya. So ini semua satu penipuan oleh Anwar dan menyebabkan ramai MP PPBM tak tahan. Itulah yang menyebabkan mereka buta hati, buta mata, sehingga terpengaruh untuk pergi ke Perikatan Nasional yang lah ni. Ada ramai dah menyesal sebab tahu mereka akan menemui jalan buntu. Sebab itu ramai dah kembali ke kem Tun. Jadi kem Tun ni adalah kem kuasa ketiga, dia cukup besar, jadi kita tak perlu sebut Pakatan Harapan, walaupun ianya melibatkan Pakatan Harapan. Sebabnya Pakatan Harapan ada 3 komponen: PKR, DAP, Amanah. Kalau DAP dan Amanah dah setuju, itu maknanya Pakatan Harapan dah setuju. Dan DAP tahu, andai kata Parlimen tumbang, dibubarkan, kita tak lihat kerusi-kerusi atau bilangan MP lagi. Jadi blok Mahathir ni besar. Jadi kalau DAP tak bersama, DAP akan terkubur. So DAP confirm dengan Mahathir, siap dengan dah berjanji tidak akan ambil jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Amanah confirm dengan Mahathir. Malam semalam Sabah DAP dah sebulat suara menyatakan sokongan padu terhadap konsep Perdana Menteri dari Malaysia Timur. Hari ini DAP Sarawak pula dah kata mereka sokong padu konsep yang sama. Dan DAP Sabah menyaran agar GPS turut serta. Jadi sebab perkara ni akan menguntungkan Malaysia Timur. Dan yang saya dah dimaklumkan, memang ramai MP Sarawak dari dulu lagi dah bersama dengan kem kuasa ketiga. Lah ni GPS, kalau Parlimen tumbang, yang saya dipahamkan ataupun mereka tahu ada cara Parlimen akan boleh ditumbangkan, mereka akan bersama kem kuasa ketiga. Jadi of course DAP akan bersama, tapi mereka masih ingin cuba. Jadi Mahathir beri mereka laluan. Tapi sebenarnya kalau korang lihat, kem kuasa ketiga ni sebenarnya sudah terbentuk. Yang berlaku ni, yang dimainkan, yang jadi bahan makanan setengah pihak tu, yang mereka masih tengah cuba memujuk Anwar. Saya dah kata, kalau korang pakai otak, fikir, lihat, baca, dengar, korang akan lihat sebenarnya ini adalah proses-proses sampingan. Sebenarnya proses utama dah habis, dah terbentuk dah. Cuma antara tak apa, sebab DAP dah lama dengan Anwar, kita cuba juga cari jalan untuk beri dia sesuatu. Itu sahaja. So jadi kalau tiba-tiba kem Anwar bersetuju, it make no difference. Cuma tidak akan ada PKR, dan konsep blok kuasa ketiga ni technically tak wujud, sebab dia hanya ada 2 kuasa, iaitu kuasa yang sekarang duduk belah kerajaan dan kuasa kedua, melainkan timbul satu lagi blok. Tapi tangan Anwar terikat, dan Anwar ni seorang yang degil, dan bila sampai dah dekat dengan garisan penamat, dia memang tak pandai mencatur atau membaca, dan dia terbawa-bawa dengan harapan palsu yang diberikan oleh puak-puak di belah kerajaan. Ada puak tertentu, bukan semua, especially tim A. Ada seorang dua terlibat, di PPBM pun ada seorang dua terlibat.
Harapan palsu kononnya kita akan bawa kau dengan orang-orang kau, kita akan buat begini, kita akan buat begitu, kau akan diberi jawatan begini, begitu. Ya, dia terbawa-bawa. Tapi hakikatnya, sekali dah masuk sana, banyak masalah. Bila contohnya gabungan ni, andai kata Parlimen tumbang, digugurkan, kemudian Anwar bawa sebahagian dari PKR masuk, kemudian ada PAS sana, PAS tak akan setuju. Tapi andai kata setuju juga, Azmin tak akan setuju. Perpecahan Melayu Islam yang dah berlaku akan melarat lagi. Kemudian apabila PAS pula masuk kawasan dia, orang akan tanya macam mana boleh bekerjasama dengan Anwar. Apabila UMNO masuk kawasan dia, orang boleh tanya macam mana boleh bekerjasama dengan Anwar. Mesti ada, bukan tak ada. Bukan semua, tapi mesti ada. Macam-macam masalah akan terjadi dan akan timbul unsur keterdesakan yang akan nampak, yang akan mempengaruhi pengundi. Oh, sebenarnya mereka terdesak. That means something is wrong. Okay. So, perpecahan ni, tak kira lah Melayu Islam suka mana ke apa, perpecahan ni selalu menguntungkan kuasa ketiga. Dan saya dah kata, benda ni dah terlanjur, dah terlambat. Okay, dah terlambat. Okay, tapi sebenarnya dari segi ancaman, saya tak nampak lagi ancaman kepada agama. Saya tak nampak berlaku sekarang. Tak nampak sentimen keagamaan dimainkan. Sentimen perkauman saya nampak, tapi dia lebih belah sini sebab orang dah habis modal. Jadi sekarang ada satu grup yang masuk menular dalam grup-grup WhatsApp dan sebagainya yang memarakkan sentimen anti-Cina. Ini memang cukup jahat. Okay, alright. So, balik pada Syafi'i. So, Syafi'i telah dicalonkan. Jadi ada banyak komen. Saya lihat banyak komen, termasuk komen Bong Mokhtar ni seolah-olah memperlekeh konsep Perdana Menteri Malaysia Timur. Okey, kita tolak Syafi'i tepi dulu. Kita tolak politik kuasa ketiga, ke tun, ke barisan, ke perikatan, ke muafakat. Semua tu tolak tepi. Saya heran mengapa boleh keluar komen kerana begitu terdesak. Memang nampak terdesak pemimpin sehingga boleh secara tidak langsung menghina konsep Perdana Menteri dari Malaysia Timur. Malaysia Timur bukan sebahagian daripada Malaysia. Dan saya sebenarnya teruja apabila ada mana-mana pihak yang sanggup menamakan seorang Perdana Menteri dari Malaysia Timur. Propaganda biarlah bertempat, biarlah berpada. Okey, ini tolak semua, tolak. Saya tak kisah muafakat ke apa ke ni, ke perikatan ke PH ke, tolak tepi semua. Saya nampak macam ada unsur penghinaan. Okey. Dan okey, sekarang kita bawa politik muafakat ni semua PH kita bawa masuk. Okey. Belah blok kerajaan ni ada pemimpin-pemimpin, pelbagai kenyataan. Nombor satu, bercanggah. Okey, bercanggah. Bercanggah ni sebenarnya, nombor dua. Pertama tu penghinaan, nombor dua bercanggah. Ada yang kata sebenarnya Mahathir cuba lagakan Syafi'i dengan Anwar. Yang itu tak masuk akal. Sebab Syafi'i memang dari dulu, malah di Sabah Sarawak semua tak terima dah Anwar. So soal lagakan tak timbul. Faham? Kemudian ada pula kata, oh sebenarnya ini adalah untuk memperlekeh Syafi'i. I don't understand. Pelekeh macam mana? Menguja adalah I don't understand. I don't understand. Actually, I don't understand what Bong Mokhtar is talking. Bong Mokhtar sebenarnya dia terlibat dalam satu usaha sulit untuk menjatuhkan kerajaan Sabah. Tapi susah sebab majoriti warisan besar. Susah, tapi dia terlibat. Dia terlibat secara langsung, communicate dengan adun-adun ni semua. Saya dah beritahu sebelum pilihan raya, proses untuk ambil alih negeri ni semua ada satu sebab. Apabila kau pegang negeri, kau pegang jentera pentadbiran. Jadi bila kempen pilihan raya ni, jentera ni boleh digunakan. Lebih senang, lebih mudah untuk mempengaruhi rakyat.
Walaupun PRU dah dekat, tapi mereka nak kontrol. Tapi sabar susah. Jadi mereka kata, oh Mahathir lantik namakan Shafie untuk selamatkan warisan. Selamatkan apa? Hari tu ada satu report keluar, kononnya ada seramai berapa ahli warisan keluar dari warisan. Rupa-rupanya mereka ni sebenarnya tidak secara rasmi berdaftar ahli parti. Majoriti dah besar. Jadi mereka dah terdesak. Mereka guna peran persepsi. Sebenarnya warisan is not under threat. So bila not under threat, bila kau keluarkan hujah begitu, sebenarnya rendahkan martabat diri kau sendiri. Inilah masalahnya. Mereka ada pemimpin Melayu Islam yang memperlekehkan perjuangan Melayu Islam. Inilah masalahnya. Tanduk-tanduk, taring-taring semua dah keluar. Okey. Lagi satu, yang ketiga, memang belah sini akan perlu calon Perdana Menteri. This is demokrasi. Adakah awak kata pihak perikatan tak akan namakan calon Perdana Menteri? Mesti ada. Sini pun mesti ada. Adakah pihak blok kerajaan mencadangkan sini tak payah ada calon Perdana Menteri? Itu bukan demokrasi, itu dictatorship. Itu dah jadi dalca. Of course mereka kena namakan calon Perdana Menteri. Dulu Mahathir dikutuk sebab dia kononnya dia nak jadi Perdana Menteri selama-lamanya. Kemudian Anwar dikutuk. Tapi akhirnya bila mereka buat pertama kali dalam sejarah namakan seorang calon dari Malaysia Timur, pelbagai hujah keluar yang bercanggah-canggah yang tak masuk akal. Walhal memang kena namakan calon Perdana Menteri. Kita nak tahu, okey, calon belah sini siapa? Kita nak tahu calon belah situ siapa? Apa yang saya nampak ialah pihak blok terutamanya tim A ni, sebab Bong Mokhtar ni semua tim A. Bila saya cerita ni, saya tak cerita blok Muhyiddin tau. Saya cerita tim A. Apa yang saya nampak, mereka cuba alihkan perhatian rakyat dengan propaganda. Walhal sebenarnya sini dah namakan calon. Sini pendaftaran muafakat pun tak lepas lagi. Jangan cerita perikatan, jangan cerita agihan kerusi, jangan cerita calon Perdana Menteri, jangan cerita bendera apa nak guna. Jadi mereka alihkan perhatian ke sana. Sini sebenarnya tak ada isu. Yang ada isu banyak kat sini. Mestilah bila orang nak bertanding perlu namakan calon Perdana Menteri. Kalau tak ada calon Perdana Menteri, jadi macam mana nak bagi tahu rakyat, oh kalau kamu pilih saya atau pilih puak kami, inilah calon Perdana Menteri anda. Sini banyak rangka dia dah siap dah. Cuma tinggal sedikit saja, iaitu DAP cuba pujuk Anwar. Itu pun sebenarnya tak perlu. Sini sampai hari ni I don't know what is going on. Nampak? Jadi jangan alihkan perhatian. Bersihkan, aturkan rumah anda sendiri dulu. Baru hujah kawan betul. Jangan terap konsep kebencian sedangkan rumah berselerak. Nampak? Ini yang sebenarnya berlaku. Jadi sekarang kita nak tahu siapa calon Perdana Menteri di sebelah tim A ni. Pakai bendera siapa? Bila nak berdaftarkan Muafakat Nasional, Perikatan Nasional. Bila UMNO nak keluarkan kenyataan sama ada dia akan bertanding dalam PRU 15 sebagai ahli Perikatan Nasional atau sebagai ahli mana? Siapa guna bendera siapa? Ini semua kita nak tahu. Tak payah lihat sana. Bila rumah dah tak teratur, tak payah lihat sana. Lihat dulu, bersihkan, settle masalah dalam dulu. Kalau tidak, perpecahan ni tak ada penghujung dia, cerita dia. Okey. Kemudian hari ini ada kenyataan dibuat oleh Presiden Parti Baru Putra,
iaitu Ibrahim Ali, bahawasanya dia mengimpikan jawatan Menteri Besar Kelantan. Saya berhenti kat situlah. Ini saya cuma nak beritahu apa yang dilaporkan di media, iaitu Ibrahim Ali mengimpikan jawatan Menteri Besar Kelantan dan dia ingin bertanding di Kelantan bawa tiket putera. Okey. Saya berhenti takat tu. Baik. So hari ini tak begitu panjang sidang saya. Saya cuma nak ketengahkan isu ni. Dan propaganda yang dimainkan, oh sini tak betul, sini lagi tak betul. Okey. Dan PRK Cini, saya sebenarnya duk tunggu nak tengok keputusan. Okey, saya nak tengok keputusan, kemudian saya akan buat pencerahan selepas keputusan. Saya ulang, seharusnya PRK Cini ni dibatalkan. Tapi nak batal sekarang pun dah terlambat sebab pembaziran sudah berlaku. Seandainya PRU dekat, pembaziran sudah berlaku sebab bila PRU memang kena undi lagi sekali aduan Cini. Okey. Dan sebelum saya berundur, saya nak tegaskan bahawa apabila apa pun yang terjadi, sebab sekarang saya tengok di blok kuasa ketiga ni, diorang dah, I nampak dah ready. Okay. Sebab misi saya nampak is towards PRU 15. Jadi bukannya untuk cuba terajang kerajaan, dia memang nak misi PRU 15. Jadi maknanya bersedia. Jadi saya sarankanlah, ini peribadi saya lah, saya sarankanlah Parlimen dibubarkan. Okey, bagi mandat kat rakyat. Sebab benda ni pencaturan politik. Apabila rakyat susah tapi ahli-ahli politik sedang bermain-main bercatur-catur, ramai yang hidup senang tapi gaji dibayar oleh rakyat, rakyat pula yang susah. Mereka membayar gaji untuk membuat permainan gila ni. Jadi bubar je, bubar. Give back the mandate to the people. Ini saranan saya. Kalau tengok sebelum langkah Sheraton tu, Team A main bubar-bubar guna kumpulan-kumpulan tajaan mereka menerusi WhatsApp dan sebagainya. Bubar. Lah ni tak dengar kan? Sekarang saya minta bubar Parlimen, bubar. Saya sokong. Sebab dah tahu dah kat siapa yang bersedia, siapa tak bersedia. Tapi apa pun beri kat rakyat. Mana tahu keputusan akan mengejut, dia akan memihak kepada pihak yang tidak dijangka. Jadi beri kepada rakyat. Bubar je. So sehingga kita berjumpa esok 8.35 malam. Jangan lupa ya, sertai saluran Telegram saya di bawah, YouTube saya di bawah. Rajin-rajin tengok video-video yang lepas. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN. Salam Malaysia.